Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengikuti live pada malam ni ada ni, boleh komen suara je lah ke tak? Okey. Yang mengikuti live pada malam ni ada ni, boleh komen suara je lah ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita boleh teruskan lagi pengajian kita seperti mana yang kita janjikan. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang mengikuti pengajian kita pada malam ni, tuan-tuan guru, asatizah, ibu-ibu ayah, rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Alhamdulillah, kita boleh meneruskan lagi pengajian kita pada malam ni sebagaimana yang kita janjikan, untuk kita baca tafsir, untuk kita teruskan pengajian tafsir juzuk ke 27 ini. Dan kita sampai ke ayat yang ke-7. Inna azab rabbika lawaqi', sebagaimana yang kita sebut pada minggu lepas, kita bincang pada minggu lepas ayat ni. Mungkin juga pada malam ni kita boleh undur sikit ke belakang. Kita ambil beberapa ayat ke belakang, sebab mungkin ada beberapa perkara yang kita boleh sebut semula. Kita boleh recall balik ataupun ambil pengajaran. Mungkin ada beberapa perkara yang kita boleh tambah. Baik, di dalam surah At-Tur ini kita sebut dah bahawa Allah Ta'ala mulakan dengan sumpah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan dengan sumpah, dan disebut beberapa perkara sebagai lafaz ataupun perkara yang digunakan untuk lafaz sumpah itu. Dan pada ayat yang ayat yang kelima, wasaqfil marfu' wal bahril masjur inna azab rabbika lawaqi'. Sebelum ni kita dah sebut wasaqfi di sini, kalau kita terjemah membawa maksud apa dia? Membawa maksud bumbung ataupun atap. Tetapi di dalam surah ini membawa maksud langit lah, sebab atap bagi kita ni apa dia? Langit. Jadi disebut as-saqfu di situ munasabah dengan ayat sebelumnya, sebab ayat sebelumnya disebut wal baitil ma'mur. Wal bait itu merujuk kepada rumah. Bila kita terjemah atau bila disebut kepada kita ayat ni wal baitil ma'mur, antara perkara yang tergambar dalam kepala kita adalah perkataan bait itu. Jadi bait itu menjadikan kita gambarkan adanya sebuah rumah. Datang pula ayat seterusnya menyebut wasaqfil marfu', dan atap ataupun bumbung yang diangkat ataupun terangkat tinggi. Jadi kebiasaan kalau kata kita gambarkan berkenaan dengan rumah, kita akan gambarkan sebuah rumah itu ialah ada tiang dia, ada dinding dia, dan ada bumbungnya. Tapi di sini Allah Ta'ala beri gambaran ataupun jentik sikit akal kita dengan kita gambarkan bahawa adanya rumah, dan datang pula bumbung yang mana bumbung itu tidak bertiang.
iaitu langit. Jadi kita berada di satu tempat ataupun satu keadaan, satu suasana di atas muka bumi ini, yang mana bumbung di atas kita itu adalah bumbung yang tidak bertiang. Mana Allah Ta'ala angkat langit itu tidak tidak bertiang, nak bergambarkan bahawa gambaran rumah yang biasa ada pada kita, dengan adanya bumbung pada rumah itu, menjadikan kita merasakan mestinya sebuah rumah itu ada bumbung. Tetapi dalam ayat ni, bila kita baca, bila kita teliti dengan lafaz yang Allah Ta'ala gunakan, ianya memberi gambaran kebesaran Allah Ta'ala di dalam jiwa kita. Dengan semata-mata kita tengok beberapa lafaz itu, dia jentik akal kita, fikiran kita untuk gambarkan rumah. Tapi pada masa yang sama, rumah yang nak disebut, iaitu kehidupan kita di muka bumi ini, adanya sebuah langit sebagai bumbung yang tidak ada tiang. Nak gambarkan apa dia? Kekuasaan Allah Ta'ala. Dia jadikan langit itu tanpa tiang, tidak pernah runtuh jatuh atas kita pun. Mana dalam keadaan yang begitu sempurna. Jadi itu berkenaan dengan langit. Menandakan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan apa yang kita gambarkan rumah dalam keadaan ataupun dalam kehidupan kita biasa ni. Baik. Yang seterusnya Allah Taala sebut wal bahril masjur. Dan laut itu, dan demi laut yang penuh dengan tepu. Kalau dalam terjemahan sebut penuh dengan tepu atau kepanasan. Terjemahan yang saya ikutilah, yang saya ambil. Kita sebutkan dah sebelum ni bahawa al-masjur di sini bawa dua makna. Dibawa dua makna. Pertamanya makna penuh, iaitu al-mamlu. Mamlu iaitu penuh dengan air. Yang ni satu makna yang biasa. Ataupun sudah pun memberikan gambaran bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadikan air ini begitu penuh atas muka bumi ini dengan apa dia dengan lautan. Jadi dengan sebab kebesaran ciptaan Allah Taala, ciptaan laut ini Allah Ta'ala gunakan dia sebagai sumpah. Itu pun dah cukup untuk kita gambarkan bahawa besarnya ciptaan Allah Ta'ala yang jadi bukti kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna yang kedua, al-masjur ini adalah makna menyala-nyala dengan api. Satunya makna masjur ai mamlu uma'an. Yang satu lagi membawa makna muqadu naran, yang menyala-nyala dengan api. Jadi masjur ini kita boleh faham ianya bawa dua makna yang bertentangan pada satu lafaz. Jadi dalam bahasa Arab dia ada lafaz-lafaz yang sama. Satu lafaz, satu perkataan dengan huruf di dalam perkataan tu perkataan yang sama, akan tetapi maknanya dia boleh bawa makna pertentangan. Bukan sekadar makna tu banyak, tapi berbilang-bilang makna tu di dalam tu boleh bawa makna yang bertentangan. Sebagai contoh, sajaro ataupun masjur ni, kita sebut tadi penuh dengan air, satu lagi menyala dengan api. Jadi air dengan api ni satu benda yang bertentangan pada gambaran kita. Contoh perkataan lain apa dia? Setakat yang saya sempat tengok, apa dia? Zon. Zon ada kala boleh bawa makna syak wasangka, zon. Ada kala yang boleh bawa makna apa dia? Yakin. Ada lagi makna apa dia? Gharim. Gharim sebagai contohnya. Gharim dia boleh bawa makna orang yang berhutang, boleh juga membawa makna orang yang memberi hutang. Jadi ini lafaz-lafaz bahasa Arab yang satu perkataan tapi dia bawa makna bukan sekadar banyak makna, tapi makna tu dia boleh jadi apa dia? Boleh jadi bertentangan. Jadi perkataan al-masjur di sini pun di dalam kategori tu. Jadi dalam hal laut yang penuh dengan air, maknanya penuh dengan air itu kita boleh gambarkan. Dan ianya real ataupun benar di dalam apa dia, pada pandangan mata kita lah, kalau kata kita pergi ke pantai dan sebagainya. Dan makna yang satu lagi, makna apa dia? Laut yang menyala-nyala dengan api. Yang ni kita tidak dapat gambaran, melainkan kita boleh sebut ini adalah satu situasi yang berlaku di hari akhirat. Sebab laut yang menyala-nyala dengan api ni Allah Ta'ala boleh cipta di akhirat nanti. Kita mungkin boleh sebut ianya sebagai balasan kepada orang yang Allah Ta'ala nak balas dengan sebab dia ingkar dan sebagainya lah. Api neraka tu, maknanya selautan api neraka. Tapi bila
kita perhatikan. Bila diperhatikan lebih-lebih dalam ini saya sebut pada minggu lepas, kita nak cuba perincikan sikit. Sebab saya pun bila baca-baca, kaji-kaji sikit, maknanya ada penemuan yang kita rasa kagum sikit. Nak sebut berkenaan dengan kebenaran Al-Quran ini. Bila dikaji ataupun kita sebut perkembangan manusia ni, berlakunya adanya teknologi dan sebagainya, kita boleh meneroka seluas bumi ni ataupun sedalam bumi ni, kita manusia boleh kaji. Jadi di dalam laut tu, bila dibuat kajian, maknanya para saintis masuk ke dalam laut, memang dijumpai di dalam laut tu adanya api ataupun bara-bara api yang begitu panas sekali, lebih panas lagi daripada suhu didih kita ni, yang disebut suhunya lebih kurang 1000 darjah Celsius. Maknanya begitu panas sekali. Tapi adanya api ataupun yang kita sebut sebagai lava tu, lava yang meletus daripada gunung berapi tu, ianya berpunca di dalam laut. Jadi di dalam laut tu memang ada lava yang memang dia berada di dalam air, yang mana api itu ataupun lava tu sedikit pun tidak terpadam dengan adanya air di sekeliling dia, dan air itu pula sikit pun tidak jadi panas dengan sebab adanya lava di dalam dia. Ini penemuan sains ataupun penemuan kita kata bila diteroka perut bumi ataupun dasar laut. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis. Rasulullah bersabda, la yarkabul bahra illa hajun aw mu'tamirun aw ghazin fi sabilillah, fa inna tahtal bahri naran wa tahtan nari bahran. Tidak akan berlayar di atas lautan ini melainkan orang-orang yang nak tunaikan haji dan orang-orang yang nak menunaikan umrah. Ini satu perkara yang memang Rasulullah SAW sebut ketika mana di zaman Rasulullah, para sahabat mungkin tidak terbayang lagi situasi ramai-ramai orang yang nak tunaikan haji dan umrah ini pergi menunaikan haji dan umrah dengan kapal. Mungkin situasi pada waktu tu. Ini pun bagi satu masa ataupun keadaan dah jadi mukjizat dah menandakan benarnya sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan laut ni. Rasulullah sebut tidak akan berlayar di atas laut melainkan orang yang nak pergi haji, dia berlayar atas laut. Orang yang nak pergi umrah berlayar atas laut, ataupun orang yang berperang fi sabilillah. Maknanya peperangan, orang yang nak pergi berperang juga menggunakan laut sebagai jalan untuk mereka sampai ke tempat yang nak pergi perang. Ini satu masa dulu laut ni merupakan satu jalan perjalanan sebelum pada ada kapal terbang ni lah. Maknanya situ pun dah menunjukkan mukjizat di dalam hadis Rasulullah SAW, menandakan kebenaran baginda Nabi SAW. Tapi yang lebih ajib lagi, Rasulullah SAW sebut selepas itu, Rasulullah kata, fa inna tahtal bahri narun wa tahtan nari bahran. Sesungguhnya di bawah laut itu adanya api, dan di bawah api itu adanya laut semula. Maknanya apa yang Rasulullah SAW sebut ini telah pun dikaji, telah pun berlaku penemuan, telah pun berlaku pendedahan dari segi kebenaran apa yang disebut di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bincang ni, wal bahril masjur ni, laut yang bernyala-nyala dengan api ni, dan juga kebenaran hadis yang Rasulullah SAW sebutkan sebagaimana yang saya sebutkan lafaznya sebentar tadi. Jadi ini satu perkara yang kita boleh ambil ataupun kita boleh sebutkan pengajarannya bahawa apa yang Al-Quran sebut ini adalah satu perkara yang memang benar berlaku. Yang keduanya, ianya beri keyakinan kepada kita bahawa Al-Quran ini adalah betul ataupun benar kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini. Kalau tidak Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini, mana mungkin Al-Quran sendiri boleh sebut kepada kita apa yang ada di dalam laut. Sebelum pada kita jumpa, sebelum pada manusia jumpa, Al-Quran dah sebut dah. Sehingga sampai satu masa Allah Ta'ala tentukan adanya teknologi kepada seluruh manusia. Manusia boleh teroka dasar laut dan jumpa betul apa yang disebut oleh Al-Quran. Laut ini menyala-nyala dengan api.
Begitu juga benarnya apa yang Rasulullah SAW sebut di dalam hadis tadi, fa inna tahtal bahri naran wa tahtan nari bahran. Di bawah laut itu ada api, dan di bawah api itu adanya laut lagi. Ini satu perkara yang ajib lah, maknanya memberikan keyakinan kepada kita bahawa Al-Quran ni adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan yang menciptakan alam ini. Dengan sebab dia cipta alam ini, dia tahu apa yang ada di alam ini, dan dia telah sebutkan kepada kita. Yang keduanya, kita boleh ambil satu poin bahawa Al-Quran ini memang benar-benar sesuai dengan setiap masa dan zaman. Sebab zaman satu masa dahulu, sebelum pada ditemukan apa yang kita bincangkan tadi, api di dalam laut, sebelum ada teknologi dan sebagainya, makna yang disebut di dalam makna kepada lafaz al-masjur ini disebut sebagai apa dia? Penuh dengan air. Jadi satu masa Al-Quran ini tepat sebagaimana yang orang pada satu zaman yang tak ada teknologi dulu faham dan gambarkan. Maknanya laut itu penuh dengan air. Sampai satu masa bila dah terdedah ataupun dah berlaku penemuan, pendedahan bahawa dasar laut itu memang adanya lava, adanya api, orang pada zaman itu pun maknanya bukan sekadar cukup dengan makna bahawa laut ni penuh dengan air, tapi makna yang terkandung di dalam al-masjur itu, yang menyala-nyala dengan api itu juga satu perkara yang jadi benar pada manusia pada zaman sekarang ini. Jadi nak tunjuk kepada kita bahawa Al-Quran ini betul dan benar, ianya sesuai pada setiap zaman dan setiap masa. Orang zaman dulu dengan bahasanya faham begini maknanya. Dan pada zaman kita tidak cukup dengan kefahaman sebagaimana orang dahulu, terdedah lagi kepada kita bahasa yang disebut dalam Al-Quran tu tepat dengan zaman kita, yang zaman yang menemukan dengan pelbagai penemuan, termasuklah apa yang kita sebut berkenaan dengan laut tadi. Nah, ini antara mukjizat ataupun kita sebut sebagai penemuan sains lah, mukjizat dari segi sainsnya berkenaan dengan ni kitab yang tertulis dengan rapi pada lembaran surat yang terbuka, kemudian demi Baitul Ma'mur, kemudian demi langit, kemudian demi laut yang penuh dengan air ataupun yang menyala-nyala dengan api. Allah Ta'ala sebut inna azaba rabbika lawaqi'. Ini jawab qasam yang kita sebut sebagai jawab qasam. Jawab qasam ini apa dia? Nak perkara yang Allah Ta'ala nak nyatakan selepas pada disebut sumpah tadi. Sesungguhnya azab Tuhanmu wahai Muhammad benar-benar akan turun. Yang kita sebut dah pada minggu lepas. Makna daripada ayat ini antara yang kita boleh ambil adalah Allah Ta'ala sandarkan lafaz azab dengan Rabbika, yang menandakan bahawa kesimpulannya, maknanya ayat ini jadi jaminan keamanan kepada baginda Nabi SAW, sekaligus jadi tenang baginda. Yang mana baginda ketika mana diturun ayat ni berlakunya bermacam-macam penolakan terhadap dakwah baginda, berlaku macam-macam kesengsaraan yang baginda terima daripada orang-orang yang menolak dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Inna azab rabbika lawaqi'. Jadi inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'in. Tidak, sesungguhnya azab Tuhanmu wahai Muhammad tetap benar-benar akan berlaku. Ataupun kita dah sebut minggu lepas, lawaqi'. Waqi' ni maksudnya azab itu jatuh daripada tempat yang tinggi, nak menandakan apa dia? Nak menandakan begitu berat ataupun sengsaranya ataupun begitu teruknya keadaan orang yang menerima azab yang dijatuhkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka ni, iaitu orang-orang yang menolak dakwah Nabi lah, yang menentang baginda, bukan sekadar menolak tapi memperolok-olokkan, mendustakan, mempermainkan sehingga merancang untuk nak bunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma lahu min dafi'in, tidak ada sesiapa pun yang dapat menolaknya. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ada beberapa kisah, yang saya jumpa ada dua kisah berkenaan dengan dua ayat ni, yang disebut oleh uh, disebut oleh
Satu yang disebut oleh Syekh Muhammad Sayyid Tontowi berkenaan dengan ayat ni. Ada satu kisah, disebut kedua-dua kisah di dalam tafsir Al-Wasit Syekh Muhammad Sayyid Tontowi. Beliau sebut kisah, saya simpulkan, kisah pertamanya kisah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pada satu malam keluar di jalan-jalan di Madinah pada satu malam. Kemudian Sayyidina Umar bertemu dengan seorang lelaki dan dia berhenti dekat lelaki tersebut, dan dia perasan bahawa seorang lelaki berkenaan sedang sembahyang. Dan bila lelaki itu sedang sembahyang, dia berada di sebelah lelaki itu, dan dia dengar lelaki ini dalam sembahyang itu, dalam solat itu, dia membaca apa? Dia membaca surah At-Tur. Faqara'a wat-turi hatta balagha inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'. Jadi orang lelaki tadi tu dia baca surah At-Tur sehinggalah dia mula daripada awal ayat sehinggalah kepada ayat yang kita bincangkan, iaitu inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Jadi Sayyidina Umar sebut qasamun haq. Ini adalah satu sumpah yang benar. Kemudian Sayyidina Umar turun daripada himar dia dan dia bersandar di satu dinding. Dia berada di situ beberapa ketika. Kemudian dia pulang ke rumah dan dia berada di rumah ataupun duduk terpuruk, kita sebut, di dalam rumah selama sebulan, sehingga orang pakat-pakat datang menziarahi Sayyidina Umar. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan Sayyidina Umar ni sakit. Jadi dengan semata-mata Sayyidina Umar dengar ayat yang dibaca oleh orang yang solat tadi, inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab daripada Tuhanmu ini wahai Muhammad benar-benar akan jatuh, ma lahu min dafi', tiada apa pun yang akan dapat menghalangnya. Jadi bila Sayyidina Umar dengar ayat ni telah mendatangkan sakit kepada Sayyidina Umar, menandakan apa dia? Beratnya apa yang Sayyidina Umar rasa berkenaan dengan azab yang Allah Taala akan turunkan. Jadi sampai sakit Sayyidina Umar, sebulan orang datang ziarah beliau. Dan seterusnya kisah yang kita pun dah sebut di mukaddimah dulu berkenaan dengan Sayyidina Sa'id Ibn Jubair Ibn Mut'im. Dikisahkan, dia sebut berkenaan dengan Sayyidina Sa'id Ibn Jubair ini, Sayyidina Jubair Ibn Mut'im ini. Dia sebut, dia kata, aku telah pergi ketika mana dia masih kafir lagi. Ketika mana dia belum masuk Islam ini, Sayyidina Jubair ini cerita, dia kata, aku telah pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan tawanan-tawanan perang Badar, untuk nak bincang dengan baginda berkenaan dengan tawanan perang Badar. Jadi mungkin selepas peperangan ada tawanan-tawanan perang yang Rasulullah pegang daripada orang-orang yang menentang baginda pada perang tu. Jadi dia pun nak pergilah ke jumpa Rasulullah untuk nak bincang soal tawanan perang tu. Jadi dia sampai kepada Rasulullah, ketika itu Rasulullah tengah bersolat bersama dengan para sahabat baginda. Jadi dia pun dengar Rasulullah SAW baca. Dalam hadis yang lain kita dah bincangkan bahawa dia sebut bahawa dia sampai itu pada waktu maghrib. Jadi bila Rasulullah SAW tengah bersembahyang solat, dan dalam solat itu Rasulullah baca surah At-Tur sehinggalah sampai ke ayat inna 'adzaba rabbika lawaqi', ayat yang kita tengah bincang ni, ma lahu min dafi', faka'annama sada'a qalbi. So umpama ayat ni telah meretakkan ataupun telah menghancurkan hati aku ataupun jantung aku. Maknanya begitu berat sekali. Di dalam ayat lain menyebut seolah-olah ayat ni telah menerbangkan ataupun mencabut jantung aku. Sebab dengan dengarnya dia ayat ini daripada mulut Rasulullah, dia jadi tergambar begitu beratnya azab ataupun begitu besarnya, begitu teruknya azab yang Allah Taala janji nak turunkan ni. Jadi menjadikan dia takut. Wa fi riwayatin fa aslamtu khaufan min nuzulil azab. Jadi dalam riwayat ini disebut aku masuk Islam. Aku masuk Islam dengan sebab takut dijatuhkan azab tadi. Jadi itu yang diceritakan oleh Sayyidina Jubair Ibn Mut'im, kisah berkenaan dengan dia masuk Islam. Ini dua kisah daripada ayat ayat inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'in. Jadi ayat ni bila diteliti sungguh-sungguh, sebab zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, tidak kira orang musyrik ataupun orang Islam sekalipun, pada waktu tu bahasa Arab ni adalah bahasa yang begitu tulen pada waktu tu.
Bahasa yang boleh dijadikan hujah lah dalam bahasa ni. Kalau kata yang mengaji bahasa tahulah kot, saya pun tidaklah mahir mana, cuma nak sebut zaman Rasulullah ni penggunaan bahasa dia begitu tulen. Jadi bila Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, dan bahasa Al-Quran ni pula dengan balaghahnya, dengan ketinggian gaya bahasanya, dengan berbagai makna yang boleh digambarkan dalam fikirannya, menjadikan lafaz yang pendek itu dengan penggunaan lafaz yang tepat itu pula boleh menjentik hati. Ataupun kita sebut sampai tahap apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar, apa yang berlaku kepada Sayyidina Jubair, sehingga dia masuk Islam takut jatuhnya azab dengan semata-mata pada dia. Semata-mata Rasulullah sebut satu ayat yang Allah Ta'ala sebut azab benar-benar akan jatuh, akan turun, akan diturunkan, akan ditimpakan kepada orang yang menolak ataupun orang yang mengingkari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingginya kita kata apa, nilai ataupun tingginya gaya bahasa hingga menjadikan orang yang dengar tu jadi rasa getar hati ataupun sampai tahap nak hancur hati dia sebut. Jadi kita ni mungkin tak sampai tahap tu, tapi nak khabarkan kepada kita dengan dua kisah ni, mana ayat Al-Quran yang pendek itu pun sebenarnya boleh jentik hati. Tinggal kita sajalah yang nak hidupkan hati kita, ditambah lagi kenalah belajar bahasa Arab dengan ketinggian gaya bahasa dia tu. Kalau kata kita mampu untuk menghayati sebaik mungkin, insya-Allah kita akan sampai ke tahap yang kita berasa sungguh apa yang Allah Taala sebut kepada kita di dalam Al-Quran. Jadi Allah Taala sebut di ayat yang seterusnya, yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Kita dah hampir pukul 11. Janji kita setengah jam saja. Kita masuklah sikit ayat ni. Yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Pada hari berlaku azab tadi, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Allah Taala sebut sesungguhnya azab aku ini wahai Muhammad akan menimpa, benar-benar akan menimpa, benar-benar akan ditimpakan kepada mereka. Ma lahu min dafi', tiada apa pun yang dapat menghalang. Hari itu, iaitu hari di mana turunnya azab itu, adalah hari di mana tamurus sama'u mawra, hari di mana langit ini akan bergegar, langit ini akan hancur, langit ini akan binasa, langit ini akan bertindan-tindan, langit ini akan runtuh. Ini gambaran yang disebut dengan satu lafaz ayat yang pendek. Tamuru ni kalau ikut Fadilatul Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, disebut penggunaan dalam bahasa Arab khususnya mungkin di Mesir. Mara yamuru ni membawa makna, kalau kata kertas, kita ada kertas, kita koyak. Koyak itu menandakan apa dia? Mar maknanya koyaknya kertas. Mar ataupun tamur ni, yamur ni membawa makna apa dia? Terkoyak. Jadi langit tu kita boleh gambarkan seolah-olah ianya terkoyak ataupun hancur ataupun runtuh. Ditambah lagi dengan maura, maknanya runtuh ataupun bergegar tu dengan sekuat-kuat gegaran, tiada gambaran pun pernah digambarkan berkenaan dengan dahsyatnya gegaran yang berlaku di langit tu. Ini yang berlaku pada hari Allah Ta'ala sebut kata nak turunkan azab tu. Wa tasirul jibalu sayra, di hari itu juga, iaitu hari turunkannya azab itu, bukit ataupun gunung ganang ini bergerak daripada tempatnya dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang pelik. Jadi bukit bergegar. Bukit bergegar ni maknanya kita boleh bayangkan gempa bumi itu satu benda yang kita boleh gambarkan, tapi bila disebut watasirul jibalu sayra ini, ianya bawa maksud sebagaimana di ayat yang lain Allah Taala sebut wa yasalunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya berkenaan dengan bukit-bukit, katakanlah kepada mereka bahawa bukit-bukit ini akan hancur, akan dihancurkan oleh Tuhanku dengan sebenar-benar kehancuran. Jadi kita terjemah sebagai bergerak sini tidaklah satu perkataan yang tepat, tapi yang sebenarnya memang dia bergerak, tapi bukan sekadar bergerak, tapi ianya tercabut, ianya berterbangan, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab tafsir lah. Ianya tercabut, berterbangan seumpama awan, dan sehingga ianya hancur di atas langit menjadi seumpama debu-debu yang berterbangan. Begitu sekali Allah Ta'ala gambarkan berkenaan dengan situasi ataupun keadaan di hari yang Allah Ta'ala nak turunkan azab itu. Jadi kita minta jauhlah daripada kita temui keadaan ataupun suasana ini. Kita sekadar
kita mohon daripada Allah Taala supaya dijauhkan. Jadi kenapa Allah Taala sebut berkenaan dengan langit dan bukit-bukit? Zahirnya pada kita ni, dunia ini tergambar dengan adanya langit dan bukit-bukit. Langit ni satu benda yang begitu besar di atas kepala kita. Tidak pernah berlaku kecacatan pada langit ni. Kalau kata berlaku keruntuhan, itu dah jadi satu tanda yang begitu besar sekali terhadap kehancuran seluruh dunia ni. Yang keduanya bukit-bukit. Bukit-bukit ni kita faham ianya sebagai pasak kepada bumi. Jadi tidak perlu nak sebut bahawa bumi ni hancur. Sekadar Allah Ta'ala sebut, kita gambarkan bukit ni tercabut. Jadi bila tercabut, seolah-olah bumi ini dah tercabut pasak dia. Bila tercabut pasaknya, itu dah jadi bukti yang jelas ataupun tanda jelas bahawa dunia ni akan hancur. Macam kita kata kalau rumah kita tercabut tiang ke, rumah kita tercabut apa-apa yang jadi tunjang dia, dah tentulah rumah tu akan runtuh. Tambah lagi kalau kata atap tu roboh, jadi dah tentu kita sebut ini jadi bukti ataupun tanda ataupun keadaan yang jelas berlaku keruntuhan pada rumah ataupun bangunan tu. Jadi keadaan dunia kita ni pun begitu. Allah Ta'ala sebut langit dan Allah Ta'ala sebut bukit bukau, gunung ganang yang jadi pasak kepada bumi. Bila tercabut bukit bukau ni ataupun dihancurkan tu bukit bukau, itu tandanya bumi kita dah tak ada pasak. Bila tak ada pasak, itu dah jadi satu benda yang pasti dan jelas, keadaan yang digambarkan bahawa bumi itu sendiri akan ataupun kehidupan dunia itu sendiri akan hancur berkecam. Jadi bila dah kita gambarkan bahawa langit dan bumi ini hancur berkecai, sudah tentulah tak ada tempat lain dah manusia akan pergi pada waktu tu, melainkan satu sahaja tempat yang Allah Ta'ala akan dorong. Allah Ta'ala tentukan dah, memang dah sebut kepada kita, kesemua umat manusia akan pergi ke alam yang lain, berpindah ke alam yang lain. Rumah kita pun, kalau rumah kita runtuh, takkanlah kita masih lagi nak duduk situ kan. Sudah tentu kita akan cari tempat kediaman yang lain. Jadi dalam keadaan terpaksa kita berpindah. Sebab apa? Sebab rumah kita dah runtuh. Jadi Allah Ta'ala gambarkan juga kepada kita dengan runtuhnya langit, dengan hancurnya bumi tempat kita duduk ni, tak ada tempat lain yang kita akan pergi pada waktu tu, melainkan kita ataupun manusia akan mengakui bahawa adanya alam seterusnya, tempat perpindahan, tempat kedudukan, tempat adanya manusia pada selepas pada itu, iaitu alam akhirat yang merupakan alam yang kekal. Jadi Allah Ta'ala sebut yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yauma idzin lil mukadzibin. Maka apabila berlaku seumpama itu, maka celakalah dan binasalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi Allah Ta'ala sebut, selepas pada Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan begitu teruknya keadaan yang Allah Ta'ala akan buat pada hari akhir, hari dunia ni, berlaku runtuhnya, hancurnya langit, hancurnya bumi, dengan digambarkan dengan hancurnya bukit bukau itu. Allah Ta'ala sebut celaka dan binasalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Orang-orang yang mendustakan baginda Nabi SAW, sebagaimana yang disebut oleh Fadilatul Syekh Muntawalli Syarawi, dia kata orang yang mendustakan baginda Nabi SAW ni, dia mendustakan apa yang baginda sebut, sehingga kan dia kata bahawa Nabi ni adalah tukang sihir. Jadi dia mendustakan. Allah Ta'ala sebut fawailun yauma idzin lil mukadzibin. Al-mukadzibin ni lawan kepada al-musaddiqin. Musaddiqin orang yang membenarkan baginda Nabi SAW. Jadi ni orang yang mendustakan. Dia dustakan apa yang Nabi sebut tentang hari kiamat. Dia dustakan apa yang Nabi sebut berkenaan dengan adanya syurga dan neraka. Dia dustakan apa yang Nabi sebut berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahawa adanya Tuhan yang menciptakan alam ini, Tuhan yang layak disembah dan sebagainya, segala perkara-perkara yang Nabi sampaikan. Dia dustakan semua. Jadi bila dia dustakan, bukan setakat dia dusta atau mutolak. Dusta maknanya dia tidak membenarkan.
Maknanya tidak percaya, senang cerita. Bahasanya tidak percaya. Bila tidak percaya, Allah Ta'ala sebut pada hari berlaku situasi sebagaimana yang diceritakan kepada kita dalam surah At-Tur ini, berlakunya kacau bilau, berlakunya apa dia, teruknya uh, apa dia, hancur langit dan bumi ini, pada hari itu celakalah bagi orang yang mendustakan. Jadi mereka ni asalnya memang tidak percaya kepada apa yang Nabi sebut. Tidak percaya bahawa adanya neraka, tidak percaya adanya syurga, tidak percaya bahawa dunia ni akan fana, hancur, kesemuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala, kesemuanya akan pergi ke alam akhirat. Mereka tidak percaya. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut jelas di dalam ayat ni, celakalah pada hari itu bagi orang yang tidak percaya kepada baginda Nabi. Sebab baginda Nabi sebut dah, aku ni datang sebagai Nabi nak ceritakan bahawa adanya hari akhirat, adanya Tuhan yang perlu apa yang wajib disembah, adanya tanggungjawab untuk beriman kepada Allah Taala tadi, dan adanya hari akhirat yang tempat berpindahnya seluruh manusia selepas pada hancurnya alam dunia. Jadi dengan sebab mereka tidak percaya, jadi bila berlaku apa yang disebut ini pada hari itu, jadi dengan sebab tu Allah Taala sebut munasabahnya celaka ataupun binasalah pada hari tersebut, iaitu hari berlaku kebinasaan itu, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada baginda Nabi SAW. Jadi hari itu tu menjadikan dia percaya dah lah bahawa apa yang Rasulullah SAW sebut itu adalah benda yang benar. Sampai situ saja pada malam ni sebab kita pun dah lajak lebih dah. Lebih kurang dalam 10 minit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Dan mohon siapa-siapa yang mengikuti bolehlah share, mudah-mudahan kawan-kawan ataupun sesiapa sahaja di luar sana tu boleh dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan dalam kelas tafsir kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.